أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dimuliakan dan dihormati pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh jawatan kuasa surau, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur dan kesihatan yang telah Allah taala kurniakan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kita pada malam ni insya-Allah. Malam ni muka surat berapa tuan-tuan ya? 75. Tuan-tuan yang ada kitab, ya kita sama-sama pada malam ni melihat yang muka surat 75, iaitu bab yang ketiga di bawah perbahasan hati dan zikir. Ya, hati dan zikir. Kita dah selesai dua bab. Bab pertama hati, bab kedua zikir, bab yang ketiga ni hati dan zikir. Muka surat 75 tuan-tuan, perbahasan pertama dalam bab ini hubungan antara hati dan zikir. Baik, hati mempunyai hubungan yang amat rapat dengan zikir. Ini kerana hati yang paling baik ialah hati yang sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil yang paling nyata dalam membicarakan berkaitan dengan hubung kait hati dan zikir sebagaimana disebut dalam ayat Al-Quran. Dan ayat ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya akan ringkaskan seringkah mungkin pada tuan-tuan beberapa ayat Quran yang membicarakan kaitan hati dan zikir, dan ada sebahagiannya yang kita telah baca dalam bab sebelum daripada ini. Baik, ayat pertama tuan-tuan daripada perbahasannya surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina, orang-orang yang amanu, yang telah beriman, wa tatma'innu, ya tenangnya atau tenteramnya, qulubuhum, hati-hati mereka, bizikrillah, kerana mengingati Allah, kerana berzikir kepada Allah. Ya, orang-orang yang telah beriman, tenteramnya hati-hati mereka, ya kerana berzikir kepada Allah. Jadi ayat itu pada perenggan pertama Allah menyebut berkait dengan hati, yang kedua perkataan susulannya ialah zikir. Kita baca perenggan yang kedua dalam ayat yang sama, ala ketahuilah, hanyalah bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, tenang tenteramnya hati. Jadi ayat ni tuan-tuan sudah cukup jelas kepada kita betapa hati dan zikir ini ada suatu kaitan yang amat rapat. Baik, ayat yang kedua tuan-tuan, ya daripada surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu. Ayat ni satu soalan yang Allah tujukan kepada kita. Belum tibakah lagi masanya? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang telah beriman. Antakhsha'a qulubuhum, untuk khusyuk hati-hati mereka, li zikrillah, kerana berzikir kepada Allah. Ayat ni pula dibawa perkataan hati dan selepas tu disusuli dengan perkataan zikir. Yang lain tu tuan-tuan boleh baca sendirilah ya. Saya janji dengan tuan-tuan insya-Allah buku ni oleh kerana ni ulang lagi sekali lah, oleh kerana saya tulis, saya nak baca secepat mungkin pada tuan-tuan. Ya, poin-poin yang ringkas yang boleh tuan-tuan faham, selebihnya tuan-tuan boleh baca sendirilah. Sebab buku ni bukan buku yang berat, buku yang biasa, sekadar membawa pengetahuan-pengetahuan untuk kita beramal dengan zikir. Baik, muka surat 76. Ya, muka surat 76. Perenggan yang atas pada ayat Quran tu. Adapun zikir yang paling baik dan paling utama ialah zikir yang memberi kesan pada hati. Ya, zikir dan hati ini sentiasa berkait rapat. Bahkan ada ulama mengatakan dua je zikir ni, satu zikir lisan, satu zikir hati. Ya, yang kita sebut tadi ramai-ramai tadi itu kita dengan lisan, dan kalau boleh sentiasa dengan hati kita. Maka zikir yang dalam hati ini yang paling utama, yang paling baik ialah memberi kesan kepada hati kita. Dalil Al-Qurannya dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innama, sesungguhnya hanyalah Al-mu'minun, orang-orang mukmin, alladzina, ialah orang-orang yang idza dzukirallah,
apabila mereka berzikir ataupun disebut nama Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, akan gementarlah hati-hati mereka. Boleh tuan-tuan sekalian ya. Kalau ayat ni saya sebut sikit pada tuan-tuan yang mungkin tuan-tuan sudah faham. Ayat ni membawa kepada ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kalau kita belajar sedikit kaedah bahasa Arab, innama di situ dinamakan untuk kita terjemah dan kita faham adatul hasri. Ya, satu perkataan yang diguna oleh Allah dalam bentuk perkataan yang dinamakan adatul hasri untuk menunjukkan betapa sesungguhnya hanyalah. Kalau zaman dulu, zaman-zaman kita belajar kitab lama dulu, dia dinamakan, dia diterjemah hanya senya. Zaman sekarang orang tak terjemah hanya senya, itu zaman dululah tuan-tuan. Kerana inna kat depan tu sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh hanyalah al-mu'minun, orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang mukmin ni hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah. Ya, macam kita dengar zikir, orang sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila mana azan, orang azan sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana keadaan hati orang mukmin? Wajilat qulubuhum, gementar hati mereka. Hasil daripada apa tuan-tuan gementar? Hasil daripada hatinya sentiasa ingat Allah. Ya, orang yang jarang-jarang ingat Allah dengan hati dia, orang azan kuat taruh mana pun, dia tak peduli tuan-tuan. Ya. Betul ya? Cuba tuan-tuan tengok setengah-setengah tu. Kadang-kadang kita pun jadi macam tu juga. Orang azan duk main bola, ya, waktu maghrib. Ada orang teruskan main macam biasa je. Dia peduli apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang duduk kat restoran, ya, orang azan, dia order makanan, dia peduli apa? Jadi bagi orang yang selalu ingat Allah, ketika itulah kesan zikir dengan hati itu, apabila dia dengar orang sebut nama Allah, akan gementar, rasa gerun, rasa takut, ya, hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim, dan apabila dibaca kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Itu orang mukmin. Ya, dengar ayat Quran makin bertambah, dengar ayat Quran makin bertambah iman. Iaitu orang mukmin. Kalau dengar ayat Quran tak bertambah apa-apa, ya, tuan-tuan sekalian, itu bukan orang mukmin. Tapi jangan pula kata orang bukan orang kafir, ya, kerana mungkin dia sebagai seorang muslim yang tidak cukup kuat iman mereka. Boleh tuan-tuan sekalian. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berserah, bertawakal. Baik, muka surat 77 tu tuan-tuan. Saya nak baca ayat Quran tu, iaitu hati merupakan tempat terbitnya rasa ketenangan. Ya, bila mana hati tu sentiasa ingat Allah, berzikir kepada Allah dan memberi kesan bila mana mendengar kalimah-kalimah Allah, maka ketika itu hati ini akan diturunkan oleh Allah ketenangan. Huwa, dialah Allah. Allazi, Tuhan yang anzala sakinah, yang telah menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang mukmin. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, mungkin tuan-tuan masih ingat lagi, ada beberapa perkara yang turun daripada langit. Antaranya wahyu, ya, yang turun dari langit. Langit ni ada dua maksud. Satu maksud langit, satu maksud sesuatu yang tinggi. Tinggi ni pula ada dua makna. Satu makna tinggi pada tempat, yang kedua tinggi pada kedudukan dan kemuliaan. Boleh ya? Jadi kalau kita kata wahyu tu turun daripada langit, wahyu tu kalam Allah. Kalau begitu kalam Allah tu sifat Allah. Sifat Allah pada diri, pada zat Allah. Kalau macam tu, wahyu yang turun daripada langit itu Allah di langit lah. Tidak. Ya, langit itu dengan makna turun daripada tempat yang tinggi. Tinggi itu maknanya mulia. Macam kalau tuan-tuan baca ayat Quran, hujan turun daripada mana? Quran kata hujan turun daripada langit. Betul tak tuan-tuan? Wa anzala minas sama'i ma'a. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit. Betul tak hujan daripada langit ke hujan daripada awan? Hujan daripada langit ke daripada awan? Yang tuan-tuan belajar sains. SPM dulu dapat berapa sains? Tak adalah tu. Saja saya tanya. Sama lah saya pun. Sains, hujan kan daripada awan. Mana ada hujan daripada langit? Tapi kenapa Allah kata hujan daripada langit? Langit ada dua makna. Satu maknanya ialah langit yang kita tahu ada 7 lapis. Satu lagi dengan makna dia tinggi. Ya, maka dia daripada awan sebenarnya, bukan daripada langit. Daripada awan. Jadi kadang-kala kita nak bagi tahunya sesuatu yang turun daripada langit itu kadang-kala disebutnya wahyu. Juga turun daripada langit ialah hujan. Turun juga daripada langit ialah besi. Besi itu dari langit tuan-tuan sekalian, ya, daripada tempat yang tinggi. Sebab tu disebut wa anzalnal hadid, kami yang turunkan hadid. Hadid itu besi. Fihi ba'sun, pada besi itu ada kekuatan. Baik. 3. Yang keempat yang turun daripada langit juga ialah as-sakinah. Allah turunkan sakinah.
Apa makna sakinah? Ketenangan. Dan Allah ni dia turunkan ketenangan di mana? Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang mukmin. Tuan-tuan, sebenarnya hati orang yang tidak mukmin ni dia tidak ada ketenangan. Macam mana nak jadi mukmin? Macam tadilah, orang mukmin ni orang yang berzikir pada Allah, yang kalau disebut nama Allah gemetar hati dia, itu orang mukmin. Iaitu orang yang sentiasa dalam hati dia ingatan kepada Allah. Orang yang dalam hati dia tidak ada ingatan pada Allah, maka dia tidak menepati syarat sebagai seorang mukmin yang sebenar-benar mukmin, maka tidak akan turun ketenangan dalam hati dia. Tuan-tuan tengok orang non-muslim ni, kita tengok macam happy je, tak ada happy, tuan-tuan, tak ada kegembiraan, ketenangan dalam orang hati orang kafir. Sebab apa? Sebab Allah hanya turunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Ya? Baik, selesai situ tuan-tuan ya. Tajuk pertama kita malam ni. Tajuk yang kedua, muka surat 78. Peranan zikir membentuk hati. Ya, yang pertama, zikir membentuk hati yang tenang. Ayat yang sama tuan-tuan sekalian ya. Dan saya ulang perenggan yang akhir tu. Allah memberi satu penegasan kepada kita, ala bizikrillah, ketahuilah dengan hanya berzikir pada Allah, tatmainnul qulub, tenangnya hati. Ya, maknanya hati ni dia hanya tenang dengan ingat Allah. Dia tak akan tenang kalau ingat kepada selain Allah. Tuan-tuan masih ingat saya tanya tuan-tuan sebelum ni dia, ayat yang kita baca, banyak kali dah kita baca ayat ni. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita ingat selain Allah, kadang-kadang tenang, kadang-kadang tak tenang. Sehingga kadang-kadang kalau kita ingat isteri pun tak tenang. Tuan-tuan pernah ingat isteri tak tenang? Pernah? Ke isteri ingat tuan-tuan tak tenang? Tambah-tambah yang selalu balik lewat. Kan? Kata nak balik pukul 6, pukul 10 tak sampai-sampai. Tak tenang tuan-tuan, kawan tu. Apa maksudnya? Maksudnya ialah hati ni kalau ingat makhluk, kadang-kadang dia jadi tenang, kadang-kadang dia tidak tenang. Tapi kalau ingat pencipta makhluk Allah, ya, contoh seorang isteri yang menunggu kepulangan seorang suami, sepatutnya suami pukul 7 dah sampai rumah daripada tempat kerja, tiba-tiba pukul 10 tak balik lagi, tak sampai lagi, maka dia ingat Allah. Maka dia berdoa, ya Allah, suami aku kenapa tak pulang lagi, ya Allah, sepatutnya dia pulang pukul 7, sekarang pukul 10 dah, ya Allah, engkau jagalah keselamatan dia, ya Allah. Maka Allah akan bagi tenang. Salah satu kaedah tuan-tuan yang saya belajarnya, baca ayat fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Macam kita balik kampung, kita pun ingat kat rumah kita, kadang-kadang tak tenang tuan-tuan, betul ya? Selalu tak ingat, tiba-tiba ingat pula, berdebar pula rasanya. Ada orang panjat rumah ke? Ada orang pecah rumah ke? Tuan-tuan baca fallahu khairun hafiza, Allah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dialah Tuhan yang maha baik, yang maha penyayang. Ni tuan-tuan sekalian, terjemah mudah begitu. Jadi apa yang kita nak maksudkan ialah salah satu daripada peranan zikir ialah dia menenangkan hati kita dalam bab apa saja pun. Tuan-tuan, kadang-kadang kita diuji oleh Allah, maka kita ingat balik pada Allah, ya, kerana kita pun faham ujian itu menunjukkan Allah sayang pada kita. Ya, man ahabballah, kata Nabi, siapa yang Allah cinta pada dia, sayang pada dia, ibtalah, Allah uji dia. Nampak tuan-tuan ya, semakin banyak ujian itu, semakin tinggi kasih sayang Allah kepada kita. Sebab tu siapa yang paling berat ujian? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Kita ni, kita rasa berat. Tuan-tuan sekalian dia, rasa berat kita ni ya. Ke tak berat? Baru ni berapa tahun, dekat 2 tahun lebih, kita tak bebas. Nabi ni pernah di pulau, berapa tahun Nabi pernah di pulau? Sampai sahabat Nabi makan daun-daun kayu, sampai sahabat Nabi tuan-tuan makan akar-akar kayu, sehingga belulang-belulang pun dimakan. Yang Nabi di Mekah dulu kan, kena pulau tu. Ya, maknanya ujian Nabi lagi berat, Nabi dihalau nak dibunuh. Ni ujian. Kenapa? Itu bukti Allah sayang pada kita. Maknanya di saat kita diuji oleh Allah, kemudian kita ingat Allah, dia membawa ketenangan. Tapi kita akan usahalah, selebihnya kita usaha. Okey tuan-tuan ya, muka surat 79. Muka surat 79. Qad aflahal mu'minun, ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu orang yang telah berjaya. Orang mukmin yang macam mana berjaya? Itu sebenarnya susulan ayat yang saya bawa dalam perbahasan 78 ni tuan-tuan ya. Balik sekejap muka surat 78 tu, ada satu perkara saya nak sebut pada tuan-tuan. Zikir mampu membentuk seketul hati yang tenang. Ketenangan tidak akan berlaku kecuali dengan hanya hati yang berzikir kepada Allah. Bermula dengan ketenanganlah akan melahirkan hati yang khusyuk. Kadang-kadang orang tanya kita, macam mana Ustaz, apa kaedah khusyuk? Ya, khusyuk ni dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imamul Qurtubi. Apa makna khusyuk dalam bahasa Arab? Yang sama.
Khusyuk tu bahasa Arab tuan-tuan. Khusyuk dalam bahasa Arab Imam Qurtubi kata ialah as-sakinah. Khusyuk ni ialah tenang. Macam mana nak tenang? Ingat Allah. Maka apa makna khusyuk? Khusyuk ni ialah ingat Allah. Apa makna kalau tak khusyuk? Makna tak khusyuk ialah lalai. Apa makna lalai? Lupa Allah. Kan dalam sembahyang kan ada orang lalai. Apa makna lalai? Dia lupa Allah. Dengan sebab dia lupa Allah, dia lupa solat dia. Dah berapa rakaat? Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan lupa Allah dulu ke lupa rakaat dulu? Ke tak pernah ambil kisah ni? Tahu-tahu rakaat tak tahu berapa dah. Tuan-tuan biasanya dia lupa Allah. Ya. Allahu Akbar. Mulut aja, hati tak tahu ke mana dah. Maka lepas tu Allahu Akbar, sujud. Kemudian bangun bangkit balik, Allahu Akbar. Sebenarnya hati lupa Allah, ketika tu dia lupa. Boleh tuan-tuan sekalian dia? Sebab kata ulama, orang yang ingat Allah, dia akan ingat semuanya. Tapi kalau dia lupa Allah, dia akan lupa segala-galanya termasuk diri dia. Apatah lagi solat. Diri dia pun dia lupa. Boleh tuan-tuan sekalian. Jadi dengan tenang hati bila mana kita berzikir pada Allah, itulah khusyuk. Baik, khusyuknya untuk apa tuan-tuan? Muka surat 79. Qad sesungguhnya aflahal mu'minun, telah berjayalah orang-orang mukmin. Ya. Allazina, siapakah orang mukmin yang berjaya? Allazina. Tuan-tuan saya sebut sikit pada tuan-tuan kaedah dalam memahami berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Baik, kalau kita baca ayat pertama berakhir dengan al-mu'minun, orang-orang mukmin, ayat kedua dimulai dengan allazina. Allazina tu ialah ismul mausul. Saya bawa contoh lain pada tuan-tuan, kita baca dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah ni kita baca ayat 2 contohnya. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Perkataan akhir daripada ayat itu al-muttaqin. Maka kalau kita tanya soalan, siapa orang yang bertakwa? Maka penjelasan selepas itu, allazina, mereka adalah orang-orang yang. Apa makna isim mausul? Isim mausul ni tuan-tuan ialah peranan dia. Pertama dia menghubungkan antara ayat 2 dengan ayat 3 dalam surah Baqarah tadi. Alif lam mim ayat 1. Zalikal kitab la raiba fi hingga akhir lil muttaqin ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaib ayat 3. Jadi antara ayat 1 dengan ayat 3 dengan ayat 4, subhanallah, ayat 3 dengan ayat 2 dia ada hubung kait. Ya, kalau siapa yang baca zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sadaqallahul azim, tak selesai bicara dia. Sebab selepas tu ada allazina. Nama kepada allazina itu ismul mausul, kata penghubung ayat. Apa fungsi dia? Dia berhubung antara ayat 3 dengan ayat 2. Satu. Yang kedua, dia memberi penjelasan siapa orang bertakwa. Orang bertakwa ialah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat 4 ada lagi allazina wallazina yu'minuna bima. Ada lagi. Sama juga ayat ni tuan-tuan. Qad sesungguhnya aflaha telah berjaya al-mu'minun, orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin? Allazina, orang mukmin ialah orang-orang yang hum, mereka, fi salatihim, dalam salat mereka, khashi'un, orang-orang yang khusyuk. Jadi apa tujuan zikir? Untuk tenang. Tujuan apa untuk tenang? Untuk menepati makna khusyuk. Tujuan apa untuk khusyuk? Untuk menjadi orang mukmin yang berjaya dalam kehidupan mereka. Kerana khusyuk ni diperlukan di mana? Di dalam solat. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Laju ke malam ni? Okey dah ya? Laju macam ni baru seronok, tuan-tuan cepat khatam. Dia tak ada tak ada. Dia tak boleh ya? Yang kedua dia hilang mengantuk. Kau mengantuk juga macam ni. Okey ya? Baik. Satu lagi saya nak sebut pada tuan-tuan sebagai sedikit tambahan lah, tuan-tuan sekalian ya. Kalau orang beriman yang solat, Allah akan guna perkataan fi. Tu cuba lihat. Allazina hum fi. Ya. Kalau orang munafik solat, dia guna perkataan an. Cuba tuan-tuan baca dalam satu ayat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. An. Ain dengan nun. Boleh ya? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Orang yang solat yang macam mana? Alladzina hum, iaitu orang-orang yang mereka an salatihim. Sahun, mereka lalai. Orang munafik ni tuan-tuan biasanya kalau dia solat dia lalai. Wal iyazubillah. Ya, lalai itu dengan sengaja. Sebab tu dia tulis an. Sehingga diterjemahkan an ini ialah langsung tak solat. Kenapa? An ni jauh daripada solat. Dia solat, dia jauh daripada solat. Ya, nampak aja rukuk, nampak aja sujud, hati dia tak ada solat pun. Tapi kalau orang mukmin, allazina, orang-orang yang fi, di dalam solat.
Boleh ya? Itu perkataan yang kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik, habis itu tuan-tuan. Yang kedua, zikir membersihkan hati dan menjadikan hati itu bercahaya. Itu peranan zikir. Tuan-tuan, hati kita ni satu perkara yang kita sendiri pun kadang-kadang sukar untuk faham. Hati ini kadang-kadang dia hidup, kadang-kadang dia mati. Kadang-kadang dia lembut, kadang-kadang dia keras. Kadang-kadang dia kotor, kadang-kadang dia bersih. Tuan-tuan perasan tak dalam perbahasan kita orang Malaysia ni, orang Melayu ni, kita kata orang tu busuk hati dia. Kenapa kita sebut hati yang busuk? Sebab hati dia kotor. Sesuatu yang kotor yang akhirnya tidak disucikan, maka dia akan jadi busuk. Ataupun hati dia sudah mati. Sesuatu yang mati dia akan jadi bangkai, maka busuk. Ni tuan-tuan. Jadi salah satunya hati kita kotor. Sebagaimana badan kita ni kotor, hati juga boleh kotor. Cuma badan kotor ni dengan kekotoran, dengan najis. Tapi hati kotor, dia kotor dengan dosa. Dia kotor dengan hasad, dengki dan sebagainya, sifat-sifat terkeji. Sebab tu Nabi dalam satu sabda mengatakan, bunyan din, dibinanya agama Islam ini ala nazafah, di atas kebersihan atau kesucian. Islam ni dia tertegak di atas kesucian, kebersihan. Laisat an-nazafah muradatan fil thiyab. Bukan dimaksudkan kebersihan itu hanya pada pakaian, bahkan fil qalbi. Kebersihan itu dan kesucian itu dimaksudkan oleh Nabi ialah pada hati manusia. Sebab tu syirik kotor, kafir kotor, takabur hati yang kotor, hasad hati yang kotor. Hati yang bersih, hati yang beriman, hati yang ikhlas, hati yang bertauhid. Ini hati yang bersih. Boleh tuan ya? Dan menjadikan hati itu bercahaya. Ya tuan-tuan, hati ini setengah ulama, antaranya Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali, hati ini dikatakan ibarat cermin. Sebab tu hati ni kena dibersihkan. Kalau hati itu dibersihkan, maka dia bercahaya seperti cermin. Dan bila mana cermin ni tuan-tuan, kalau dia bersih dan bercahaya, dia boleh menampakkan image kita. Sebab tu ada orang ni dia tak nampak diri dia sendiri, kelemahan diri dia tak nampak, duk sibuk nampak kelemahan orang lain kerana hati dia kotor. Boleh tuan ya? Okey dah, huraian begitu. Baik, muka surat 80. Muka surat 80, antara yang menyebut hati itu bercahaya, ni saya ambil nukil daripada kitab Haqaiq An-Tasawuf. Okey tuan-tuan ya. Ni atas. Baik tuan-tuan, yang ketiga, zikir membentuk hati yang inabah. Dalam perkataan bahasa Arab, dia ada satu perkataan yang disebut al-inabah. Apa makna inabah? Kita baca sikit dalam bahasa Arab tuan-tuan. Annahu, bahawa sesungguhnya zikir yurithul inabah, mewariskan kepada kita sifat inabah. Apa makna inabah? Wahia ar-ruju' ila Allah azza wa jalla. Inabah ini suatu perkataan yang memberi makna kembali kepada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang saya dengan tuan-tuan jauh dari Allah. Kadang-kadang hati kita, dia jauh ni, jauh bukan pada jarak, jauh pada rasa. Allah ni tidak boleh diukur pada jarak. Sebab tu setengah-setengah kitab-kitab Melayu lama, dia menyebut begini. Mungkin dia terjemah daripada kitab Arab. Allah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jauh tidak berpisah, dekat tidak bersentuh. Ya. Okey ya? Jauh tidak berpisah. Kalau tidak berpisah, mana mungkin jauh? Tak jauh. Tapi dekat, Allah dekat, ya dekat, tapi tidak tersentuh. Ya. Jangan pula Allah dekat dengan saya selalu dengan Allah. Saya dengan Allah duduk sebelah kiri kanan aja. Jangan, itu salah faham, itu fahaman yang tidak benar dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kadang-kadang saya dengan tuan-tuan pada rasa hati kita jauh dengan Allah. Ya, sepatutnya begini tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan ya, tuan-tuan rasa dengan Allah ni lebih dekat, ada beza tak? Duduk kat surau dengan masjid dengan duduk kat rumah, mana rasa lebih dekat dengan Allah? Kemudian duduk kat Masjidil Haram dengan duduk masjid kat Malaysia. Tuan-tuan pergi masjid negeri kan, kadang-kadang rasa dekat tak dengan duduk di Mekah? Tuan-tuan rasa mana lebih dekat dengan Allah? Mana lebih dekat? Rasa. Tuan-tuan tak kisah sangat ni? Rasa kat Mekah ya? Betul?
Duduk kat Mekah rasa lebih dekat dengan Allah nak banding duduk kat surau Bandar Puteri ni? Ya. Gitu ke? Betul ke macam tu sebenarnya? Sebenarnya tak boleh. Ya. Sepatutnya kita dengan Allah ni rasa dekat di mana? Di mana-mana pun kita berada, bukan Allah di mana-mana, jangan salah faham. Ya, kalau kita duduk di kedai, kita duduk seorang, kita duduk ramai, kita duduk masjid, kita duduk kat pasar, kita duduk kat rumah, kita duduk kat pejabat, kita dengan Allah kena sentiasa rasa dekat. Ya. Tapi kadang-kadang kita rasa berbeza. Duduk kat rumah rasa okey sikit ya, rasa tu kalau duduk kat masjid tu rasa dekat sikitlah. Sebab tu kat surau ni rasa nak tidur pun rasa lain ya. Kat rumah baring aja mana-mana tak. Maka sebenarnya tuan-tuan, ada satu keadaan dalam kehidupan kita rasa jauh dengan Allah. Maka bagaimana nak mendekatkan rasa hati kita dengan Allah itu? Berzikir pada Allah. Zikir ni dia akan mencetuskan rasa inabah, rasa sentiasa ingin kepada Allah, kembali kepada Allah. Apatah lagi kalau kita sudah berdosa. Ya, orang yang berdosa ni makin jauh dia dengan Allah. Maka dia kena buat sesuatu, iaitu dia ingat Allah, kembali kepada Allah, dan dia diberi anugerah oleh Allah al-inabah. Mudahlah tuan-tuan, lebih mudah. Yang lain tu saya tak bacalah, tuan-tuan boleh baca dalam terjemahan insya-Allah ya. Muka surat 81. Zikir membentuk hati yang dekat dengan Allah. Dia ada rasa nak kembali, kemudian rasa hati yang dekat dengan Allah ya. Zikir membentuk hati, dia sudut rasa yang dekat dengan Allah. Dalam kitab Haqaiqan Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa dia mengatakan annahu, bahawa sesungguhnya zikir yurisul qurba minhu. Ya, zikir itu akan mewariskan kepada seorang yang berzikir al-qurba minhu, dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Fa'ala qadri zikrihi lillah, ya, dekat hamba dengan Tuhan itu bergantung kepada qadar zikrihi lillah, ya, qadar dia ingat pada Allah. Kalau tuan-tuan tak nak tahu tuan-tuan dekat tak dengan Allah, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, berapa banyak tuan-tuan zikir pada Allah satu hari satu malam. Semakin banyak tuan-tuan berzikir kepada Allah, semakin dekat tuan-tuan dengan Allah. Semakin kurang tuan-tuan berzikir dengan Allah, maknanya Tuhan itu semakin jauh dengan Allah. Kita yang jauh tuan-tuan ni, Allah tak pernah jauh dengan kita. Boleh ya? Kita tu jauh dengan Allah di sudut mana? Di sudut rasa hati. Ya? Kadang-kadang hati ni kita pelik juga. Hati ni tuan-tuan, itu kita kena mengaji berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ada orang sebelah kita aja, tapi kita tak rasa dekat dengan dia. Ya? Kadang-kadang kita rasa orang yang tak ada dalam majlis ni pun kadang-kadang dia lebih dekat dengan kita. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Betul? Jauh di mata, dekat di hati. Sekarang yang paling dekat dengan kita apa tuan-tuan? Ni. Betul? Kadang-kadang depan kita aja orang tu. Kita duduk sibuk dengan ni. Sebab ni lebih dekat. Betul ya? Sebab dekat itu di mana? Di sini. Bukan sekadar pada pandangan mata. Jadi bagaimana nak dekat dengan Allah? Maka banyakkan berzikir pada Allah. Orang yang banyak berzikir pada Allah, Allah akan wariskan kepadanya satu rasa hati dia sentiasa dekat dengan Allah. Dan nak tahu jarak kita dengan Allah, dekat atau jauh, ialah berapa banyak kita berzikir pada Allah. Sebanyak zikir pada Allah, sebanyak itulah kita makin dekat. Sebanyak mana kita lalai, wa ala qadri ghaflatihi yakunu bu'duhu. Ya, seorang hamba itu bergantung kadar jauh dia dengan Allah, kadar kelalaian dia dengan Allah. Baik, yang kelima tuan-tuan, muka surat 81. Yang ni saya baca cepat-cepat ni bukan apa, supaya kita tahu macam ni zikir akan memberi kesan ke dalam hati saya dengan tuan-tuan. Zikir membentuk hati yang muraqabah dan musyahadah. Baik, tajuk muraqabah dengan musyahadah ni dia ada tajuk khusus ke depan nanti tuan-tuan sekalian. Ya, kita baca dalam bab yang keempat, nanti kita akan bahas secara detail. Tapi di sini saya sebut dulu secara umumnya, iaitu annahu, bahawa sesungguhnya zikir yurisul muraqabah, akan mewariskan kepada hati kita satu perasaan yang disebut muraqabah, hatta yadkhulahu fi babil ihsan, sehinggalah seseorang yang telah dianugerahkan oleh Allah perasaan muraqabah. Apa makna muraqabah? Hati sentiasa rasa dirinya dipantau oleh Allah. Itu muraqabah. Ya. Hati sentiasa rasa Allah melihat kita. Tuan-tuan, masalah sekarang rasa. Tahu, tapi kurang rasa. Macam tuan-tuan duduk tengah mengumpat, contohnya macam saya atau tuan-tuan lah. Betul ya? Ke tak pernah mengumpat? Saya tak pernah mengumpat, Ustaz, saya mengata je. Tapi yang saya kata tu betul. Yang kata betul itulah mengumpat. Ya? Yang kata salah tu memfitnah. Okey tuan-tuan ya.
Saya cakap betul, memang betul. Tapi salah satunya syarat dia jadi ghibah, dia jadi apa? Mengumpat ni ialah kita cakap sesuatu pada orang, orang tu tak suka. Sekalipun kita cakap betul, dia tak suka. Ya. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, zikruka akhaka wa huwa yakrah. Apa makna ghibah? Imam Nawawi menyebut dalam kitab Riyadhus Salihin, dia kata apa? Zikruka akhaka, kamu sebut tentang saudara se-Islam denganmu, wa huwa yakrah, dia tak suka. Ya. Dia tak suka cakap pasal dia. Maka itu disebut ghibah, mengumpat. Tapi saya cakap betul. Yalah betul lah. Yang betul itulah mengumpat. Cuma sebab dia tak suka. Ya, kalau dah tak betul, dinamakan fitnah. Jadi tuan-tuan sekalian, salah satu daripada nak jaga kita jangan mengumpat, nak jaga kita jangan buat sesuatu yang tidak sepatutnya, yang dilarang oleh Allah, kita kena ada sifat muraqabah. Apa makna muraqabah? Hati sentiasa merasai bahawa diri kita dilihat, dipantau oleh Allah. Saya bagi satu amalan pada tuan-tuan yang saya terima daripada guru saya. Antara amalan kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allah muttali'un alayya. Ini perkataan yang diulang-ulang oleh ulama untuk menanamkan dalam hati kita sifat muraqabah. Allahu syahidi, Allah sedang menyaksikanku. Allahu naziri, Allah sedang memantau aku. Naziri itu memandang dengan teliti. Allahu muttali'un alayya, Allah sentiasa muttali' ni kita nak kata apa tuan-tuan dalam bahasa Melayu kita ya? Sentiasa mengintai-intai, melihat-lihat, memantau. Sama ada kita duduk seorang, kita duduk 2 orang, kita duduk kat sunyi, kita duduk kat ramai, kita duduk mana-mana pun Allah sentiasa melihat kita. Maka antara bacaan yang dibaca oleh para alim ulama, bacaan itu sebenarnya dalam bentuk mengingatkan diri dia. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya. 3 kali pagi, 3 kali petang. Allahu syahidi, Allah sedang menyaksikan aku. Di waktu aku berada pada waktu pagi, Allah sentiasa menyaksikan aku. Allahu naziri, Allah sentiasa melihat aku dengan pandangan yang teliti. Ya, nazir daripada nazara. Ya, dia dalam bahasa Arab ni dia ada beberapa perkataan melihat, memandang. Melihat ra'a. Ya, memandang nazara. Nazara ni memandang dengan bukan dengan cara biasa. Sebab tu tuan-tuan baca tak dalam surah Al-Ghashiyah? Antara perkara yang Allah guna perkataan nazara supaya saya dengan tuan-tuan buat pemerhatian, pandang dengan pemerhatian, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat, memandang dengan teliti bagaimana unta itu dicipta? Kita pernah pergi Mekah ya, pergi negara Arab. Ya, pergi naik atas unta bergambar, itu aja. Jangan tuan-tuan kena pergi, kena tengok macam mana unta dicipta. Unta ni dia ada berapa sendi tuan-tuan? Baru ni korban tak baru ni? Berapa ekor kat sini? Banyak ya? Lembu ada berapa sendi? Apa? 4. Tuan-tuan sembelih lembu kan baru ni kan? Kata lembu. Unta ada berapa sendi? Kan unta dengan lembu bangun dia lain, dia cara dia bangun. Ya, unta dia bangun. Baru tu. Lain tuan-tuan sekalian. Kemudian unta ni dia minum banyak, kemudian dia tahan sebulan. Dan unta ni jenis makhluk yang pemalu. Dia tak akan pernah buat hubungan depan orang. Ya, kalau tuan-tuan intai dia dapat tahu, dia kejar tuan-tuan. Tahu ya? Oh, kau malam ni baru tahu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah kamu perhati dengan teliti bagaimana 7 petala langit diangkat oleh Allah, berada di atas tanpa satu pun tiang. Ya, afala yanzuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah kamu perhati dengan teliti bagaimana gunung ganang itu dipasak dalam bumi? Ya, begitu sekali teguh. Ya, taufan apa sekalipun dia tak akan berganjak. Ini perkataan nazara. Allahu naziri, Allah muttali'un alayya. Allah sentiasa mengintai-intai kita. Nampak tuan-tuan? Itu kalau ada dalam hati tuan-tuan 3 perkara itu sentiasa ada, tuan-tuan berada pada maqamul muraqabah. Tuan-tuan berada pada rukun pertama, rukun ihsan. Agama ni tuan-tuan, agama ni dia ada 13 rukun. Hadis matan arba'in Imam Nawawi, hadis 40, matan arba'in Imam Nawawi, hadis yang kedua. Riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan?
Bab tajuk dia iman, Islam, apa ni, Islam, iman, ihsan. Ni tuan-tuan tahu semua dah ni. Islam, iman, ihsan. Kan malaikat datang jumpa dengan Nabi, tanya soalan ni, apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Maka Nabi jawab. Kemudian akhir tu Nabi tanya, ya Umar. Tu riwayat Sayyidina Umar. Nabi tanya, ya Umar, wahai Sayyidina Umar, atadri manis sa'il, kamu kenal tak orang yang datang dalam majlis kita tadi? Dia tanya soalan pada kita tadi, kemudian dia pun pergi, kamu kenal tak siapa dia? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu. Maka Nabi kata, haza Jibril. Ni tuan-tuan tahu dah semua ni, saya ulang balik. Ini adalah malaikat Jibril. Yang datang tu malaikat Jibril. Atakum, dia datang jumpa dengan kamu. Yu'allimukum, sebab dia nak ajar kamu. Bukan dia nak ajar aku sebenarnya, kata Nabi. Aku dah tahu dah sebab aku Nabi. Dia nak ajar kamu, kata Nabi. Atakum yu'allimukum dinakum, sebab dia nak ajar kamu agama kamu, din. Maka agama ni ada berapa? Ada 3. Islam, iman, ihsan. Islam ada berapa rukun? 5. Iman ada berapa? Ada 6. Ihsan ada berapa rukun? Ihsan ada 2. Rukun ihsan ada 2. Pertama, muraqabah. Yang kedua, musyahadah. Mana dalil? Dalil dalam hadis yang sama, antak, yang masa malaikat tanya, apa dia ihsan? Nabi jawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, kamu lihat Allah. Itu namanya musyahadah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tak boleh berada pada maqam yang tadi, ya, nampak Allah, nampak tuan-tuan bukan dengan mata, ya, nampak dengan mata hati. Kalau tak berada pada maqam itu, kamu turun maqam kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu kena rasa dia melihat kamu. Melihat kamu ni, kata ulama, muraqabah. Macam mana nak dapat 2 maqam ni? Disebut hatta yadkhulahu fi babil ihsan, sehingga seseorang itu masuk ke maqam ihsan. Dia menjadi seorang muslim yang sempurna, mukmin yang sempurna. Maka dia kena ada zikir. Zikir akan wariskan kepada dia muraqabah dan musyahadah. Apa makna musyahadah secara ringkas? Ialah menyaksikan Allah dengan mata hati. Kita ada 2 mata, ke? 2 jenis mata. Ya, satu mata zahir ni, mata kasar orang cakap, satu lagi mata hati. Maka sebagaimana mata zahir ni melihat, ya, ciptaan Allah, mata zahir ni melihat Allah dari segi merasai kebesaran, keagungan, kehebatannya. Boleh tuan-tuan sekalian, ya? Kerana kalau ulama kata apa makna? Sebab hati ni dia tak nama melihat. Hati ni dia panggil menyaksi. Sebab tu kita ada 3 pandangan, tuan-tuan. Pertama, pandangan mata kasar ni. Tapi pandangan mata kasar disebut melihat dalam bahasa Arab. Ada lagi pandangan akal. Kita fikir-fikir, maka kita ada satu pandangan kita. Maka pandangan kita ni disebut pandangan. Saya berpandangan. Ada satu lagi di sini. Saya menyaksikan di hati saya. Boleh tuan-tuan sekalian, itu bahasa Arab lah. Kalau bahasa Melayu, saya tak mahir lah. Ya, tuan-tuan kena tanya guru bahasa Malaysia lah. Ya. Kalau dengan hati ni melihat tak? Melihat dengan hati. Melihat dengan hati boleh tak guna perkataan melihat? Kalau bahasa Arab tak boleh, dia guna menyaksi. Sebab tu asyhadu, aku bersaksi. Di mana tuan-tuan? Di sini. Kalau tak ada di sini, dia panggil munafik. Kalau sekadar lisan sahaja asyhadu an la ilaha illallah, di sini tidak bersaksi, dia panggil munafik. Tapi kalau kedua-duanya, di sini pun tak nak bersaksi, di sini pun tak nak bersaksi, itu kafir. Boleh tuan-tuan, ya? Muka surat 82. Yang ke-6. Masa okey lagi ke? Okey lagi sekali. Baik, zikir membentuk hati yang mengagungkan Allah. Ini antara perkara yang paling besar yang kena ada dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Annahu, bahawa sesungguhnya zikir yurisuhul haibah li rabbih. Ya, akan mewariskan kepada seorang yang berzikir itu merasa agungnya Allah. Ya. Dia mungkin saya terjemah tu terlalu ringkas sangat tuan-tuan sekalian, ya. Dia ada perkataan haibah. Haibah ni rasa hebat. Rupa-rupanya hebat ni bahasa Arab. Hebat sungguh orang ni. Ya, dalam bahasa Arab disebut haibah. Maka zikir ni tuan-tuan akan mewariskan ke dalam hati kita rasa hebatnya Allah. Okey tuan-tuan, ya. Azan. Allah.
InsyaAllah kita 1 minit tuan-tuan sekalian, yang terakhir tu, yang ketujuh. Yang terakhir malam ni, yang ketujuh, iaitu zikir akan membentuk hati yang mahabbah. Hati yang mahabbah ni mungkin ada dua keadaan. Satunya hati yang dicintai oleh Allah, satu lagi hati yang mencintai Allah. Tuan-tuan, saya cerita ringkas begini, yang tuan-tuan selebihnya tuan-tuan boleh bacalah insyaAllah. Hati ni dia ada dua perkara dalam hati kita tuan-tuan. Satu yang dinamakan ahwal, yang kedua dinamakan al-maqamat. Ahwal ni hal keadaan hati kita. Contohlah, saya tunjuk contoh pada tuan-tuan. Kadang kalau kita solat, kadang kalau kita baca Quran, dia datang rasa khusyuk, dia datang rasa sedih, dia kata kadang-kadang dia datang rasa tenang. Lepas solat tenang, rasa lepas, itu dia panggil ahwal. Hal keadaan yang berlaku daripada dalam hati kita, hasil daripada hubungan kita dengan Allah. Ni dalam bidang ilmu tasawuf. Satu lagi yang ni. Satu lagi yang kita nak bercakap pada perkara yang ketujuh ni, dia panggil maqamat. Maqamat ni ialah kedudukan hati kita. Ada setengah ulama kata maqam hati kita ni, kedudukan hati kita ni ada 9, kata ulama. Ada setengah kata 10. Yang paling pertamanya, hati ni dia berada pada maqamut taubah. Hati yang sentiasa bertaubat. Maknanya kalau tuan-tuan sentiasa datang dalam hati tuan-tuan perasaan, maafkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, aku menyesal ya Allah, kenapa aku buat begini ya Allah, janganlah azab aku ya Allah. Itu dia panggil berada pada maqam pertama. Tuan-tuan nak kembali kepada Allah. Hati ni ya, bukan meninggal maksud kembali pada Allah, bukan. Kemudian dia akan naik, ada kata syukur, ada kata takwa, dia naik-naik. Maqam yang paling tinggi kata ulama di hati kita ni ada khilaf. Ada setengah ulama kata rida. Ya, hati ni pada maqam paling tinggi hati seseorang, hati yang reda. Dia reda apa sahaja yang berlaku ke atas diri dia. Ada ulama kata bukan reda, yang paling tinggi dalam hati dia ialah mahabbah, cinta. Sebab tu Rasulullah ni, kenapa dia bergelar Habibullah, kekasih Allah? Karena dalam hati Nabi ni seluruhnya cinta. Tidak ada Nabi yang paling mencintai umat, ya, lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi layak bergelar Habibullah. Sebab tu setengah ulama kata Nabi lain, dia datang dengan satu agenda. Dia bawa risalah agama. Nabi Muhammad, dia bawa dua. Satu risalah Islam, satu lagi mahabbah, cinta kepada umat. Sebab tu Nabi bergelar, dipilih oleh Allah kerana jiwa Nabi dipenuhi dengan cinta kepada umat, maka Nabi dipilih sebagai kekasih Allah. Macam mana kita sekarang sebagai umat Nabi Muhammad ini nak letak cinta dalam hati kita? Cinta Allah, cinta Nabi, cinta umat Nabi ni. Hatta kita cinta kepada makhluk-makhluk. Termasuklah tuan-tuan orang yang buat maksiat. Kita kena sayang kepada orang buat maksiat. Bukan sayang pada maksiat dia, tidak. Ya, jangan salah faham ni. Mencuri kita kena benci kepada perbuatan mencuri. Tapi orang yang mencuri itu, dia akan terhumban diri dia ke dalam neraka. Maka kita kena selamatkan dia. Itulah Nabi Muhammad. Ya. Bohong kalau seorang dia jadi seorang pendakwah, dia benci pada umat. Dia kata dia berdakwah. Dia dakwah ni dia ikut siapa? Dia ikut Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia duk sibuk humbankan orang-orang yang dia dakwah tu dalam neraka.
Orang ni masuk neraka, ni masuk neraka, yang ni bid'ah, yang ni kufur, yang ni syirik. Duk syirikkan orang aja kerja dia. Kemudian humbat dalam neraka. Ini bukan jiwa Nabi Muhammad. Jiwa Nabi Muhammad ialah memandang kepada seluruh umat ini dengan pandangan kasih sayang. Itu makam yang paling tinggi kata ulama. Macam mana nak dapat? Dengan zikir pada Allah. Wallahualam. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Nanti saya baca cepat-cepat ni, lepas ni kita baca kitab lain lah. Tu. Pak saya kata rasa ralak kitab ni saya baca lambat. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, rasa dah cepat sangat dah, tapi sikit juga malam ni. Walau bagaimanapun insya-Allah kita akan sambung pada pengajian akan datang nanti muka surat 83. Ya, tolong ingatkan saya insya-Allah ya. Tapi 83 bolehlah baca sekejap tuan-tuan. Kemudian kita pindah bab yang keempat pada pengajian yang akan datang. Jadi setakat tu dahulu pada malam ni. Cuma tuan-tuan sekalian ya, saya biasanya lepas isyak saya terus balik. Tak sempat minum dengan tuan-tuan, tak sempat sembang. Minta maaf tuan-tuan ya. Saya lepas ni ada program. Ni malam ni saya ada program di U12. Jadi itulah tak sempat nak minum. Rasa-rasa dah harga juga ni. Tapi tak sempat tuan-tuan sekalian ya. Waktu kata, ustaz ni tak nak minum dengan kita orang ni. Sembang pun tak nak ni. Terus balik. Minta maaf tuan-tuan. Jadi insya-Allah hari-hari tertentu yang akan datang nanti kalau ada masa. Malam ni pun sama. Saya minta awal-awal. Lepas isyak tu saya terus bergegas ke U12 insya-Allah. Jadi setakat tu dahulu malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.